Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil. Perbincangan kita dalam Bulughul Maram duduk dalam bahagian riba. Riba ni apa dia? Riba ni satu amalan yang masuk dalam dosa besar. 70 dosa besar. Dalam senara dosa besar tu riba. Jadi menasabahlah kalau kita ambil tahu gapo dia riba ni, sebab kalau terkena dosa besar. Paling kiri paling kanan dunia zaman dulu riba. Payah dulu kalau nak cari hak tidak riba zaman dulu. Pergi di bank riba selalu. Simpan duit di bank, bunga dia riba. Pinjam duit bank, bayar lebih riba. Orang kaki tangan kerajaan zaman dulu nak beli kereta riba. Nak beli rumah riba. Paling kiri, paling kanan, depan belakang semuanya riba. Hak tidak ribanya kita jual beli di kedai runcit kapung. Sebab tu orang Melayu dulu, mak Islam tak boleh nak maju. Sebab kalau nak bersama dah riba dah. Situ duduk dah. Jadi mujurlah kita terima kasih ahli ulama kita. Walaupun hukum cara muamalah cara Islam ni nak minjai tak siwi riba, nak simpan pitih di bank pun tidak jadi riba, ada sangat hukum tu sebab tabung haji dia buat dah tapi dia tidak kembali siapa ke bank. Jadi dengan ada inisiatif orang panggil usaha ahli-ahli ulama yang baru ni. Ahli-ahli ulama yang keluar daripada balik pada luar negara, kalau hak ni orang hak ngaji pondok tu kena tabik ke demo tu. Walaupun demo berasa ahli demo, agak ke demo tak boleh buat. Lagu mana cara perbankan Islam, cara mana cara pinjam Islam tu, agak kau ngaji luar negara. Betul tak? Ataupun dalam negeri hak ngaji kat sekolah. Jadi orang yang duduk pondok tu dia baca kitab bab riba, bab jual beli, bab gapo, tapi dia nak terjemuh dalam kehidupan seharian ni dia tak reti nak buat. Betul tak? Jadi kita terima kasihlah kepada demo ni kerana buat masalah ni kita simpan di bank pun tak jadi bunga riba, kita nak pinjam nak beli kereta pun tidak riba, kita nak buat pinjam rumah pun tidak riba, kerana ada cara muamalah Islam situ. Jadi kita nak tahu riba ni lagu mana, cuba kita tengok ginilah contoh. Dia jadi riba ni begini je. Beras 5 kilo, nampak tak 5 kilo kecil. Nak tak ada beras. Dia pun pinjam 5 kilo. Tak. Dia pinjam 5 kilo. Masa dia lepas dia pinjam lah beras. Hak pinjam tu kata boleh pinjam 5 kilo. Bila nak bayar? Bulan depan kata. Tapi kena bayar 10 kilo dia kata. Bayar klik 10 kilo. Faham ni tak? Pinjam beras dulu 5 kilo. Bayar beras juga 10 kilo. Jadi apa lagi ni? Jadi riba. Itu tak? Pinjam duit 500. 2 bulan lagi nak bayar. Ambillah dia 500. Tapi bila nak bayar klik 1000. Faham tak? Pinjam 500 bayar 1000. Tidak 1000 lah, lebih sikit lah. 510 ya apa riba? Jawab dia riba. Okey. Nak beli kereta. Ni dia ni nak beli kereta. Keretanya 40,000. Tak ada pitih nak beli. Tak kita tengok gambar, boleh tengok tu duk nengu dia ni nak warna 40,000. Gaji dia 2,000 sebulan. Nak bayar lagu mana? Maka dia pun cari bank. Bank pinjam ke dia 40,000. Dia ambil pitih bank 40,000, dia pergi bayar beli kereta. Lepas tu bank kata bayar balik dalam masa 7 tahun. Tapi jumlahnya jadi 50,000. Nampak tak?
Tak ada pitih nak beli kereta. Kereta go 40,000. Dia pergi cari bank. Bank pun pinjam lah. Hak dia nak tadi. Dia ambil pitih 40,000. Dia pergi beli kereta. Pakailah kereta dia. Siapa tanya nak bayar. Tak kira bank nak 40,000 tu. Tak. Dia kata boleh bayar dalam masa 7 tahun. Tapi 50,000 dia pecah lah 50 tahun tu. Ke 7 kali 12, 84 bulan. Tak. Jumlah jadi 50,000. Riba tak riba lagu ni? Walik, riba ke tak lagu ni? Riba. Sebab pinjam 40, bayar 50. Apa lagu mana nak buat? Tak siwi jadi riba. Salah satu kaedah, walaupun banyak kaedah, hak duduk buat ya, lagu ni. Kereta tu 40,000 juga. Dia tak boleh beli. Bank ni, dia pergi ke bank, dia nak beli kereta go 40,000, tak ada pitih, cash. Bank pergi beli dulu. 40,000. Kereta tu jadi kereta bank. Bank pun jual ke dia 50,000. Dia bayar klik asuransinya. 50,000 lah bayarnya. Sebabnya harga kereta dia jual 50,000. Supa tak dengar tadi? Supa. Tapi cara. Boleh beza dengan tadi Nampak Azubi? Faham tak? Tadi dia ambil pitih muna-muna tak? Ambil pitih bank, dia beli, lepas bayar pitih ke bank. Ni tak. Bank beli kereta tu, kereta jadi hak bank dulu. Bank pergi beli 40,000. Bank bayar ke syarikat kereta tu. Mari nak beli kereta. Kau jual demo 50,000. Tapi bayar asuransi. Boleh. Hak lagu ni tidak riba. Boleh macam mana? Jadi riba ni bertukar benda yang sama. Tapi ni jumlah tak serupa. Ambil beras, bayar beras. Tapi sokat tan tak serupa. Timbangin tak serupa. Butang pitih, bayar pitih. Tapi jumlah tak serupa. Jadi riba. Hak ni berapa tak jadi riba? Sebab dia pergi jual beli dulu. Apa-apa bank jual 50,000. Hanya nak menega dia. Orang mana-mana pun boleh nega. Nega mesti ambil utun. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi dia mengharamkan riba. Nak kaya boleh jual beli. Pergi munduk. Beli barang-barang misalnya kita kata. Atau boleh munduk tu seluduk pula tak. Katalah kita pergi beli kata panjang lah tak. Beli barang. Klik jual di rumah. Kita beli go 13 riasa. Klik jual go 15 rias. Boleh tak boleh? Berapa tak bolehnya? Tu nega. Nampak tak? Hak tak boleh lagu mana? Hak tak bolehnya orang mari rumah kita. Gini. Dia nak beli katalah gapo lah. Kata beras lah. Beras supik. Kalau beras yang berapa? 18 lah ni. Kau 20 rias. Katalah 20 rias dah. 20 rias duk jual pak kita. Dia nak nego, dia pergi beli gata panjang, go 15 rias. Dia klik di rumah, dia jual, go 20. Boleh tak boleh lagu tu? Boleh lah mau nego. Okey? Hak tak boleh lagu mana ni? Orang ni beli dia habis 20 rias juga. Dia pergi pinjam pitih dengan orang tadi. Orang nego tadi. Pinjam 15 rias, nak pergi beli beras. Dia pergi gata panjang, dia beli sendiri. Dia klik siapa di rumah, tu yang tu kata, nak bayar 20. Dia pun bayar pitih 20. Ni orang panggil riba. Tidak serupa. Boleh faham je nampak dia? Boleh beza ni, B? Hak kaitan payah nak rakyat gini. Hak kapo ni? Hak nak tengok, jadi riba tak jadi riba. Kita duduk di rumah ni. Orang tu jual beras kita 20 rias. Dia beli 15. Boleh lah lagu tu. Kita bayar kerja 20 rias je. 20 rias kan? Okey. Tapi kita ubah cara lain. Tak usah belilah beras demo. Kamu nak pergi beli sendiri je kan? Main 15 rias. Minta pitih. Pinjam pitih dia. Kita pergi beli sendiri. Buat klik. Beras ke 15 rias. Ni hutan demo tadi 15 rias. Tu yang dia kata dia nak bayar 20 ha?
Kita pun bayar ketua yang 20. Beras tu sama-sama 20 tak? Tapi hak tu pinjam PT bayar PT, hak tadi beli beras. Boleh beza dua tu. Tu je nak royak beza antara jual beli dengan riba. Takut tak faham apa keruk lah kita boleh faham ni. Faham tak su? Sama-sama go 20 riyal beras tu. Sama habis 20 riyal. Tapi hak tadi dia nanti beli beras. Jadi riba tu dia pergi pinjam PT. Dia beli PT, dia ambil PT tu dia boleh belilah go 15. Siapa tahu bayar, dia bayar 20 riyal kau kawan tu. Sebab dia pinjam PT 15 riyal bayar 20. Hak tu jadi riba. Hak tadi dia nanti tunggu kawan tu jual. Sama 20 riyal. Hak tu riba, hak tu dok. Nanti beza dah. Tak boleh benda tolong. Pinjam PT bayar PT. Hak tadi ambil beras bayar PT. Ambil beras bayar PT boleh. Ambil PT bayar PT tak boleh. Boleh ambil PT bayar PT. Kena serupa. Serupa burutan. Burutan 100, pas bayar 100 juga. Hak tak bolehnya burutan 100, bayar 120. Ni. Nampak tak? Kita kata serupa, sama-sama 20 riyal. Serupa kita kata di sisi Tuhan tak serupa. Tu nak ayat hukum. Contoh mudah kan ayat 9 dengan ayat 10 lagi sama-sama boleh goreng tak? Betul tak? Apa beza? Hak tu mampu kita sembelih. Hak tu tak sembelih katok kepala pun. Acu goreng sama sedap. Apa-apa hak tu boleh, hak tu tak boleh. Ada hukum lagu tu. Dah Tuhan nak lagu tu. Nak kata gapo kita muka hukum dia. Tu lah kitanya. Faham tak? Okey, faham tu dah. Jadi kita eloklah daripada riba sebab kita tengok depan ni gapo dia besarnya dosa riba ni. Berkali hari ni tak ada hadis tu kali dia ulas hukum riba. Kita nak bincang ni dulu. Belum masuk hadis nak tengok hukum riba. Riba diharamkan oleh Islam sama ada sedikit atau banyak. Polusi bukan dari riba. Dan pengharamnya sabit melalui Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Malah ia termasuk dalam 7 dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap Muslim. Wa aklur riba. Maka harta riba ni 70 dosa besar. Bukan main-main riba ni. Tuhan istihar perang. Fa'zam biharbin minallah. Tuhan istiharkan perang orang yang makan riba. Okey, malah ia termasuk dalam 7 dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap Muslim. Justru Al-Quran maupun hadis syarat dengan janji-janji buruk kepada pemakan riba. Kalau baca ayat Al-Quran banyak benar. Orang yang makan riba, hadis pun begitu juga. Kerana membawa kerosakan yang besar bukan sahaja kepada individu yang memakan riba, malah juga kepada masyarakat dan negara. Cuba tengok. Bukan sahaja sembahyang, puasa, buat amal ibadat, zikir, baca Quran. Kerja buat urusan sama manusia pun boleh masuk syurga, boleh masuk neraka. Jual beli bermuamalah kena gaya. 2-3 kali dah baca hadis itu. Nabi kata boleh duduk sekali dengan dia dalam syurga. At-tajirus saduqul amin. Orang nego yang nego dengan betul, nego dengan amanah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Boleh duduk sekali dengan nabi, orang siddiqin, orang mati syahid. Tu kalau nego molek. Tapi kalau nego tak molek, pakar main dengan riba lagu ni, jawab dia Tuhan istihar perang. 7 dalam 7 dosa besar tu ada riba. Besarnya dosa. Jadi kesimpulannya, urusan kita dengan manusia ni, jual beli apa semua sekali ni, kena gaya boleh buat bekal masuk syurga, tak kena gaya jadi malapetaka masuk neraka. Jadi biar kita terbuka fikiran kita, orang boleh masuk syurga bukan hanya dengan sembahyang, dengan zikir saja. Dengan nego boleh masuk syurga.
Dia orang boleh masuk neraka bukan kis tak semaya, kis tak puasa. Semaya puasa tapi kerana dia menego cara riba boleh masuk neraka juga. Ni nak royak Islam ni luah. Bukan saja benda tu ibadat terkongkong atas masjid. Tapi kita kecek kira dengan manusia semuanya paling kiri paling kanan malaikat duk tulis, duk catat berapa perbuatan kita. Okey. Hak tu je kita nak ngaji. Jangan kita nampak tak sedap apa-apa duk ngaji bab jual beli, bab riba. Baru ni kes berapa baru ni? Khiyar. Nak teh tu tak ingat. Khiyar. Bagus adik ni, periksa boleh tinggi dia ni. Khiyar. Kita kata buat apa faedah duk mengaji. Saat ni royak dah. Tak kena gaya masuk neraka. Kes tak betul. Ni cara kehidupan kita. Lain pada jual beli ada muka lain pula. Kan kita mengopak apa, caci maki orang, jahat seka, hasad deki. Benda tu kena ngaji juga dia. Hama ibadat kita kan hasad deki, duk deki kat orang. Duk sipai perasaan deki kat orang ni. Kabar-kabar dia duk makan amalan kita. Kerak. Tengok setambu. Amalan kita, hak kita buat atas dunia dulu dengan baca Quran, dengan berzikir setambu tu. Malaikat tunjuk, itulah amalan. Lepas tu, jadi abu habis, hangus letung. Sebab apa? Kis munduk peru, perangai deki dalam perut. Sakit hati kelih orang sini. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Deki ni dia makan amalan kita serupa api duk makan kayu api serak. Besar-besar ni kayu api pun lama-lama jadi abu. Tidak. Gapo nak royak sana ni? Nak royaknya bukan ngaji bab sembahyang, bukan ngaji bab puasa, bab zikir saja, kena ngaji juga bab muka lain. Sebab ada kaitan dengan amalan kita. Faham tak? Jadi bila kita ngaji benda riba, benda apa ni, ni ngaji agama juga. Ni ngaji agama juga. Bukan ngaji akidah saja. Baru kita berasa luah pengajian kita dia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan haramnya riba. Antaranya firman Allah. Kita dengar sepanjang ayat ni. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbatu asyaitanu minal mas. Ni ayat ni kalau tidak ingat, tidak silap, tingkat terlimu SPM lah ayat ni dah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba wa berapa kali, dua kali ni salah taik ni. Wa man ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Di akhirat seksa Tuhan baki orang makan riba tu sepore gila. Duk meraca yung. Duduk di pada masa tengok apa dia tu. Kelih masa atas dunia ni segok benar pakai baju kuk dengan berapa bawa kereta besar rumah besar. Datang duduk di pada masa wah duk melau. Makan riba dulu tu. Kaya dia kis makan riba. Di pada masa akhirat Tuhan tunjuk gapo kita buat. Tangan kaki berseri, nampak cerah. Kis ambil air sembahyang. Ghurran muhajjalil boleh nampak. Macam-macam. Tukar bank tekuk panjang, tapi tekuk panjang tidak sepuasa huduh dak. Jadi hebat. Dalam hadis disebut orang tukar bank ni Allah bangkitkan dia, tekuk dia panjang pada orang. Orang pun bertanya pasal apa dia ni tekuk panjang. Dia ni orang band di masjid. Patut kena berebut band kalau nak tekuk panjang. Tapi tekuk panjang bukan sepuasa, nama hudud dak, tekuk panjang cuma main. Jadi kebanggaan saya. Tuhan bangkit. Okey. Jadi hak ni dia bangkit cara dia. Makan riba duk bertepik, duk melau. Orang panggil budak sekolah ni meracau. Pergi gila. Okey. Keadaan mereka yang demikian itu, buat apa jadi lagu itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu adalah sama dengan riba. Dia bukan kata saja, dia kata apa dia buatlah. Orang kata tak boleh itu riba, serupa je dia kata.
Boleh. Kan boleh kan kalau kita jual beli cara halal, pergi pinjam molek, pergi cari bil Islam ke Allah serupa. Orang dia royak gadaian, saing-saing jumpa. Allah dia kata bayar lebih pada hak gadang Cina tu, pajak gadap. Ada kan kita pergi pajak gadang Cina. Pergi dengan Ar-Rahnu dia kata, Allah, berat $10. Gila dia kata. Kita pergi, hey, highest melih dengan yang tepuh lari. Mesti mahal highest melih. Betul tak? Orang nak jual ayat tepuh lagi 3 ya ke tak sih? Tapi ayat semilih ni 7-8 ya sekali tu. Lepas tu beza mana? Bismillah. Lagu tu lah juga. Pajak gadah. Hak tu dah tu cara Islam. Biarlah mahal sikit pun. Dah nak gadah sangat. Ada cara gadah ya cara Islam. Tu pasti mahal ada kat bil Islam tepi Pantai Timur tu lah. Pahal hak pajak gada Cina, kau tutup dah pajak gada Cina, ada lagi dah. Hak tu cara riba. Pilih dah. Sebab apa? Dia kata serupa lah. Disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu adalah sama dengan riba. Sepotong loyal. Sama-sama bayar lebih dia kata. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli boleh. Nak pinjam nak beli kereta baru, buat cara pinjam cara jual beli tadi. Banyak dah kalau ni kita royak kita nak cara Islam. Dia buat lalu pinjam kereta. Insurans Islam, goni Islam. Okey. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, dah kita tahu dah cerita hukum dia tak boleh haram, lalu terus berhenti bola tak sirawi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusan kepada Allah. Biarlah lepas dah hak termakan, hak gapak lepas dah tu nak guana dah. Nak gustan klik tak boleh kita jual beli dengan riba. Tak nak gustan klik nak cari mana orang ni dah. Jawab dia, Tuhan pun tahu masalah tu payah. Dia kata serah Tuhan lah. Pandailah Tuhan apa. Asalkan mu nak berhenti. Start daripada hari ni dah mu tahu dah riba tu hukum dia haram. Cari cara halal. Okay. Orang yang kembali jenis degil mengambil riba, tak dengar orang kata tak baik berdosa, cara apa dia kata kalau main hak tu tak baik, tak baik, pak bila kita nak kaya. Tu buah kita dah tak maju. Tok Peti Ajino dia tulis dalam Mustiqah Hadis, kalau kecik lagu tu suruh ngocak mula. Kalau ikut sangat hukum Islam siapa bila nak maju, dia suruh ngocak mula. Jadi kafir. Siapa dia? Tok Peti Ajino. Hak tu riba, hak ni riba. Pas tak menguah kita. Pas nak menego lagu mana dia kata. Pas nak kaya kok jalan mana. Tu baiklah kecik lagu tu. Sebab tu dia kata penghuni neraka mereka kekal ke dalamnya. Honda jadi kafir. Pasal dia kata serupa. Tidaklah kerana riba tu masuk neraka kalau selagi ada iman. Taklah masuk neraka siapa dia tu selama-lama dah. Ni kekal ni jadi kafir. Okey. Surah Al-Baqarah. Jadi kita tahu dah. Lagu tu lah punya riba ni tak boleh benar. Tu kita nak ngaji lagu mana cara supaya jangan jadi riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, nak tukar dengan hadis lagi pula. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Orang makan riba kena laknat. Pemberi riba, hak ju minyak, hak ju bui hutang, ngah hak ambil hutang. Hutang riba lah dia panggil. Penulisnya jadi khani kat pajak gadah hak bukan Islam. Jadi khani di bank riba. Berat juga tak? Dan dua saksi jadi saksi. Kena belaka. Ada orang tanya, dia kata, dengar cerita Ustaz, almarhum Ustaz Ismail Kamu. Dia duduk ceramah gini, ada orang tanya, Ustaz nak tanya, saya ni jadi jaga dekat Gunung Stout.
kilang di Kelang, kilang agak Kelang. Apa hukum? Jadi Ustaz Ismail Kamu kata, tak boleh cari kerja lain lah, tak boleh tu jadi tu. Saya tak minum arak dia kata. Saya tak minum arak, saya hanya jaga dia jaga keselamatan. Oh kena juga. Dia kata tak boleh. Dia dalam bab arak dia tulis belaka. Kerana orang juga mengakak, orang juga semua orang yang ada kaitan dengan arak tu berdosa belaka. Supaya juga riba. Dia tak pinjam riba tapi jadi khaning di bank riba. Tu katib ni khaning, penulis. Jadi saksi orang buat pinjaman, tolong buat saksi. Pinjaman ke apa kita tanya? Pinjaman riba. Tu asal kena pakai. Bapa demo tidak buat riba, demo tidak pinjam riba, kawan je demo jadi saksi. Oh saksi pun tak boleh, Nabi kata tak boleh. Jadi saksi pun tak boleh. Faham tak? Tak sewak tak tergamuk dah. Lo ni tak apa dah lah jadi saksi lo ni dipanggil gapola ni dah grantor ke apa dah. Tak apa lah ni sebabnya pinjaman Islam dulu. Nak buat pinjaman nak minta jadi saksi pergi ke bank mata nak buat pinjaman. Kita kat rusing dulu. Tak boleh dalih kau tu dalih kau ni. Nak royak tak tergamuk tu, nak royak tak baik haram itu tak tergamuk. Padahal boleh royak sangat dah buat kelemuh kita. Jadi walaupun demo ambil pinjaman bank yang riba, kawan jadi saksi pun kena juga. Siapa dia kata? Nabi kata. Ni hadis riwayat Muslim. Okey. Ulama juga telah ijma' sepakat di atas pengharaman riba sama ada sedikit ataupun banyak dan sama ada mereka berhajat ataupun tidak. Tidak berhajat. No. Adapun dengan cara suka-suka pun tak boleh juga. Kita nak tengok jenis-jenis riba. Ada 10 minit. Baik, bila dah kita tahu dah setara mana haramnya riba, nak tengok jenis-jenis riba. Nombor 1. Nombor 1 dot lagi. Secara umum riba terbahagi kepada 2. Tidak nombor 1 dia. Nombor 1 dia panggil riba al-qard huruf da. Iaitu riba dalam pinjaman dan hutang piutang seperti yang disepakati oleh ulama, adanya tambahan terhadap pokok pinjaman antara yang meminjam dan yang dipinjam. Tu dia bahasanya, dia tulis tu secara bahasa surat lagu tu. Dia nak royaknya bila pinjam meminjam, masa bayar tu tak serupa dengan masa ambil. Tu nak royaknya. Al-qard. Qard ni maknanya pinjaman. Sebab tu kerajaan negeri duk qardul hasan. Hidup lagi kau duk tambah masa ambuh kerja mula ada kerajaan buat skim qardul hasan. Pinjaman yang baik. Untuk orang-orang kampung nak pinjam cara runcit. Duk berasa mampu pasal apa? Tak bayar. Kerajaan beri sikit. Orang kampung runcit duk ingat kau dalam 2-3 ribu lah. Orang kampung nak buka nak buat modal, nak goreng pisang, tak. Nak pergi mengaih gapo, nak modal 2-3 ribu kerajaan beri. Dia selalu melalui jabat tanah. Boleh pergi pinjam orang kampung. Bila Tok Ngulu saing kan, Tok Ngulu rekomen, marilah pinjam. Pinjam 3 ribu, dah bayar 3 ribu juga secara ansuran. Faham tak? Ini panggil qardul hasan. Saja kerajaan tu tidak ambil utuh kerana nak tolong rakyat. Wi 3,000, bayar 50 riyal, 20 bulan. Faham tak? 50 riyal. Tutup rasa tak jadi dah. Pasal ambo dekat nak berhenti kerja mula tak bunyi dah qardul hasan. Mula-mula masuk kerja tanya-tanya dalam mesyuarat dia kata tak bayar seorang habuk. Mungkin tak ada penjamin. Lagu tu pula orang kita. Ada cara orang pinjam cara Islam ni dia buat nyanyi kat orang minjam pula. Tak apalah buat banyak dia kira penyanyi kerajaan lagu tu. Tepat di minjam hak Cina pajak gada tu dia teruk sangat takut barang lelak ke mana. Ni punah institusi kita ni kerana kita sendiri tak bayar padahal dapat ke 50 riyal dia ambil buat modal lagi mengaih gapo boleh sangat. Tu tak? Maksud tak? Tak si bayar. Al-qard dipanggil qardul hasan. Pasal apa ia
Qardu tu pinjaman. Apa ia jadi qardul hasan? Sebab pinjam 3,000 bayar 3,000 juga. Tu kaedah minjam. Pinjam 100 bayar 100. Riba al-qard ni pinjam 1,000 bayar 1,200. Situ tu bit ribanya. Nampak dah? Faham dah? Kita nak suruh faham ni biar faham cara kita hidup harian. Kita nak minjam sama pinjam minjam ni satu benda yang sangat digalakkan oleh Islam. Kita pinjam ke orang lebih banyak pahala ni sepakat ulama. Pinjam, butang ke orang lebih banyak pahala daripada sedekah. Sebab dia nak menggalakkan orang tu, dia tidak menggalakkan orang tu meminta. Tu ruh Islam kan. Dia tidak nak orang tu jenis nak minta saja. Islam menggalakkan pinjaman dia. Tapi masalahnya, dia jadi orang payah nak pinjam kat orang ni kan. Bila pinjam, butang, dia paling bulak tak cara tak bayar. Menyebabkan orang ada pitih perik. Pinjam dia pengelus. Tok bui takut demo kata kedekut. Bui raik. Kau nak ke mana? Ni masalah. Kalau masyarakat kita duduk mulai orang kaya pun tidak kedekut sangat. Pokok nak minjam dia bui. Betul tak? Asalkan bayar. Ni tak. Dia cari kih gini. Kau raik tak tahu apa ke mana. Buat hilang. Lepas dia buat balah lah. Buat tak tegur lah kan. Okey. Faham tu tak? Riba ni boleh terjadi dari segi pinjam-minjam. Pinjam sebanyak tu bayar lebih. Situ jadi riba lah. Okey. Riba dalam hutang piutang atau pinjaman hanya dalam bentuk riba nasiah. Istilah dia sebut namanya. Baik, nombor 2. Faham tadi buatan tadi kan? Yang kedua dia panggil riba al-buyu'. Buyu' ni makna jual beli baik. Kata jamuk bagi baik buyuk. Iaitu riba dalam jual beli terdapat dua jenis riba jual beli iaitu riba fadl dan riba nasiah. Apa dia disebut? Riba fadl, riba lebih. Dalam jual beli adalah tukar menukar atau jual beli barang yang ribawi. Ia sama jenis tetapi disertai dengan adanya tambahan pada salah satu daripadanya. Macam tadi lah. Jual beli tapi sukatan tidak sama kerana apa? Kerana bertempuh. Biasanya. Sebab apa ia jadi orang yang jual beli alik hak kalah ni dia sanggup kerana bertempuh. Macam tadi dah. Jual beli berah dulu. Bayar berah juga. Beli berah tapi bayar dalam masa setahun. Tak. Beli selori. Bayar dalam masa setahun. Tapi nak bayar kena bayar selori setengah. Okay. Dia panggil riba lebih. Dah. Okey. Misalnya jual beli 10 gram mah dengan 8 gram mah. Ni ada ni. Sama mah. Hak tu 8 gram, hak ni 10 gram. Berapa ya jadi hak tu bodoh tu sanggup ambil 8 jual 10? Ada sebab lah. Sebab bertempuh, ada benda dia boleh menafak di segi lain. Betul tak? Walaupun tempat kita tidak amal benda tu, tapi dari segi amalannya berlaku di zaman sahabat dan negara lain. Ambil emas 8 gram, bayar 10 gram. Atau 10 gram perak dengan 8 gram perak. Serupa lah dah. Riba nasiah adalah tambahan pada salah satu barang yang ribawi yang dijual beli tanpa adanya imbalan kecuali salah satunya ditangguhkan serah terimanya. Lagu mana ni? Tambahan pada salah satu barang yang ribawi yang dijual beli tanpa adanya imbalan kecuali salah satunya ditangguhkan serah terimanya. Mana ada tambahan juga. Dia bertempuh. Dia tak buat mari contoh sini ni. Ini. Baik. Kita sebenarnya yang berlaku ni muamalah kita pinjaman kurang, pinjaman je ni kurang orang kita. Hak berlaku semua jual beli sebab tak boleh tidak jual beli ni kehidupan harian kita.
Celek mata pergi beli. Celek mata pergi beli. Tak gitu kan ni? Jadi beli ni kita nak jaga tak siwi jadi riba. Sama telah dah amalan kita ni jarang berlaku riba kalau jual beli kapung ni dah. Jadi dia nak royak ni. Riba dalam jual beli. Lagu mana riba ni berlaku dalam jual beli? Secara umum ulama membahagikan riba dalam jual beli kepada dua jenis iaitu riba al-fadl dan riba nasi'ah. Jadi nanti nak tengok. Ada tengok dah baru dalam buku usaha lagi tu dia nasi'ah ni dia dihuraf panjang sikit. Kita nak tengok dengan contoh-contoh. Tak ada nak tengok tu dah. Nanti kalau sekiranya ada sini mujur lah. Nampak dia apa ni dia tidak huruf panjang ni. Baru ni masa dulu tengok sini tengok dah ada daripada buk lain. Riba al-fadli adalah memberi tambahan pada salah satu dari dua barang yang dijual beli yang sama jenisnya daripada barang yang ribawi. Kita tengok contoh ada ke? Ia dinamakan riba al-fadl yang berarti tambahan atau lebihan kerana terdapat tambahan pada salah satu barang yang dijual beli. Ada contoh. Contoh. Ada contoh. Seorang menjual sesuatu barang yang ribawi. Barang ribawi ni barang boleh jadi riba lah ni. Kepada seorang yang lain dengan barang yang sejenis dengannya tetapi dengan tambahan dari segi timbangannya. Misalnya menukar 1 kilogram gandum dengan 1,5 kilogram gandum. Lagu ni sebut tadi juga. Beli gandum jual bayar dengan gandum juga. Lebih kurang minjal juga lah dia panggil. Okey. Riba nasi'ah adalah memberi tambahan pada salah satu barangnya yang dijual beli sebagai imbalan dari penangguhan bayaran atau pertukaran yang dibuat. Contoh ada sini. Ia dinamakan riba nasi'ah yang berarti riba penangguhan. Kerana penambahan berlaku disebabkan penangguhan. Contohnya gini. Seorang menjual 10 kilogram gandum kepada seorang dengan 20 kilogram sya'ir. Dalam tempoh tertentu dengan mengambil kira panjangnya tempoh bayaran. Saing dengan gandum tak tu lah. Spesies. Okay. Pasal apa dia bayar 20? Kerana ambil masa lama. Dia kira lama masa tu ialah sebagai baik. Sebagai orang panggil ganti rugi kepada orang nunggu. Sikit kali kita buat pinjaman tidak gitu. Setahun sebanyak ni. 2 tahun, 5 tahun dah. Dia kira tahu. Makin lama makin tinggi. Sebab tu dia jadi riba tu. Tapi dari segi cara pinjaman cara Islam dia tukar nama al-bai' bi thaman ajil. Mana pembelian dengan bayaran tertangguh. Dia buat lagu mana? Serupa juga tapi dia buat supaya jadi hukum tu boleh. Tu bukan orang panggil kederak kita adalah nak boleh moga lagu tu dia kena pakai syariah dia buat. Formula sudah ada, lepas tu dia pergi ke bank. Sebab tu lah ni siapa ke Helium Bank. Maybank pun ada pinjaman cara Islam. Pasal apa? Dia ambil khidmat tadi. Dia ada panel syariah dia mungkin dia bayar formula tu. Dia boleh buat sebab dia tengok permintaan orang Islam. Orang Islam lah ni dia ada kesedaran. Dia tak seriba. Dia kata nak pinjam boleh tapi kalau boleh pinjaman cara tak riba. Sebab tu dia terpaksa kena buka. Buka habis. Counter dia. Ni kan kalau orang katakan betul-betul silah nak jadikan mulut tok guru pula. Ni cerita, nak cerita. Bulan 10 tahun 90 dia jadi menteri besar. Dia royak dah sebab tu muka akhir tahun. Tahun 91 dia kata start dia kata bulan 1 tahun 91 dia kata semua akaun duit-duit kerajaan negeri hak duduk di masa tu Bank Bumi Putera. Nah. Sila bawa keluar, dia kata pergi bubuh di Bank Islam. Bank Islam ada masa tu. Hak Kuala Lumpur mari, moga banyak juta, ratus juta pitih ni. Terkejutlah bank buat lari ratus juta ni. Mari jumpa dia. Bapa nak pindah bank. Dia kata tak, ambon nak cara Islam. Pasal bank Islam ni
Bila kita tipeng kat dia, dia beri faedah pun cara turut hukum. Orang lain, bank lain tak ada dia kata. Tak boleh nak buat apa. Oleh kerana tu masing-masing bank pun cari jalan lah ni, lagu mana dia jadi bank Islam tu apa beza dengan kita. Bila dia tengok bank Islam tu boleh buat, ada cara dia, apa sebab kita tak boleh buat benda tu lah. Betul tak? Jadi law ni ke tumbuh law. Supaya juga pajak gadai. Kelantan dulu buat ar-rahnu orang tu berlaku bank muamalah buat gani buat. Nampak situ tak? Menunjukkan makna boleh sangat kalau nak buat. Tak sekor riba boleh. Dia ada pasal hukum kita ni dia sedia banyak macam-macam benda. Nak gapo? Kita nak hidup atas dunia ni nak gapo? Hukum ada. Cuma kita tak tahu tu sebab kita tak erti. Dulu siapa dia tahu je ni ada pinjaman bank cara boleh buat loan rumah dengan cara tidak riba. Ingat tahun 80-an dulu. Tak ada. Tak ada. Tahu apa tak ada dah. Duduk mula-mula duduk mengajar dulu mula. Cikgu duduk geger, duduk nak buat loan. Mari tanya dia lagu mana ni kata. Kata tak ada riba dia kata. Pasal ini buat guano. Hang tak tahu nak buat guano sebab tak ada jalan keluar. Loan ni orang nak buat loan pun tak ada pasal tu. Pasal ada cara Islam. Faham tak? Tu dia. Riba jenis ini amat terkenal pada zaman jahiliah. Mungkin kita tak nampak apa tu. Beli 10 kilo gando, pergi bayar 20 kilo. Apa? Sebab kita tidak berlaku tempat kita. Tapi di zaman jahiliah dulu, memang hijab orang Arab pada zaman itu. Hikmah pengharaman riba, ni sambung minggu depan.